Hari ini sememangnya cukup bersejarah. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula hanya 4 hari selepas bekalan vaksin kumpulan pertama diterima negara. Untuk mengetahui apa yang perlu anda lakukan sepanjang program 3 fasa ini, Faris Izzat Syahrudin dan Andy Reza Rohadian akan memperincikannya. Individu terawal sudah menerima suntikan dimulai dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ia sekaligus menandakan bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Seorang demi seorang rakyat Malaysia akan disuntik. Fasa pertama melibatkan 500,000 petugas Barisan Hadapan. Fasa kedua pula kepada golongan berisiko tinggi. Diikuti fasa ketiga bagi mereka yang berusia 18 tahun dan ke atas. Berbaki 5 hari sahaja lagi sebelum proses pendaftaran untuk program vaksinasi terbesar negara ini dibuka. Persoalannya, adakah anda tahu dan faham bagaimana untuk mendaftar? Apakah proses yang perlu dilalui sebelum, semasa dan selepas suntikan? Ini akan kami perincikan kepada anda. Bercakap tentang pendaftaran, sebenarnya terdapat 2 kaedah, sama ada secara manual atau dalam talian. Sekiranya anda memilih untuk mendaftar secara manual, anda akan menerima maklumat janji temu menerusi panggilan telefon, klinik kesihatan atau wakil kawasan di mana anda mendaftar. Manakala bagi yang mendaftar dalam talian, maklumat janji temu iaitu tarikh dan pusat pemberian vaksin PPV berhampiran dengan kediaman akan anda terima melalui aplikasi MySejahtera atau di laman sesawang. Baik, pada hari penerimaan vaksin, petugas kesihatan akan menjalankan saringan suhu dan gejala kepada anda terlebih dahulu. Sebaik melepasi saringan tersebut, imbas kod QR anda untuk semakan identiti. Proses seterusnya ialah konsultasi. Anda perlu mengisi borang kebenaran bagi penerimaan vaksin COVID-19. Seterusnya, barulah suntikan dos pertama akan diberikan. Kemudian anda akan dibawa ke ruang pemerhatian selama 30 minit. Ketika inilah sebarang kesan sampingan mendadak akan dipantau. Bagi penerima vaksin 1 dos keluaran CanSino Bio, proses vaksinasi berakhir di sini. Kad vaksinasi atau sijil akan diberi sebelum anda dibenarkan pulang. Bagi dos kedua pula, Andy akan perincikan. Ya Faris, memandangkan vaksin ini memerlukan 2 suntikan, suntikan pertama saja tidak mencukupi. Pemberian dos ini ditetapkan syarikat pengeluar berdasarkan ujian klinikal. Ia bagi memastikan tubuh badan penerima benar-benar mendapat perlindungan berkesan dalam melawan virus COVID-19. Mengambil kira faktor inilah 4 daripada 5 jenis vaksin yang ditempah kerajaan Malaysia memerlukan penerimanya disuntik 2 kali. Dos bagi setiap seorang ialah daripada jenis yang sama. Bagaimanapun, tempoh masa mendapatkan dos kedua berbeza. Bagi vaksin keluaran Pfizer-BioNTech dan Sputnik V, selang masa antara dos pertama dan dos kedua ialah 21 hari. Vaksin AstraZeneca 28 hari, manakala Sinovac 14 hari. Anda tidak perlu lagi membuat pendaftaran baharu untuk mendapatkan dos kedua. Tarikh janji temu dan lokasi vaksinasi pasti akan dimaklumkan. Pada hari pemberian vaksin, prosesnya sama seperti anda mendapatkan dos pertama. Sebaik saja anda disahkan tidak mengalami sebarang kesan sampingan, kad vaksinasi penerimaan dos kedua anda akan dikemas kini. Penerima yang mendaftar secara dalam talian pula akan diberikan sijil imunisasi vaksin COVID-19 digital. Saudara, selepas vaksin diterima, pemantauan terhadap aduan kesan sampingan susulan imunisasi atau AEFI akan dilakukan Kementerian Kesihatan. Setakat ini, kesan sampingan seperti sakit kepala, menggigil dan juga rasa tidak sihat yang dilaporkan amat minimum dan bersifat sementara. Sekiranya itu yang anda alami, 3 platform berikut tersedia untuk anda membuat laporan. Lebih setahun rakyat Malaysia mendepani pandemik dengan cuma bersenjatakan pematuhan SOP dan norma baharu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan mesti dijayakan kerana inilah platform terbaik untuk memulihkan kembali kehidupan dan kesejahteraan kita bersama. Ya, sejajar apa yang diperkata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin awal bulan ini, vaksin COVID-19 membawa sinar harapan baharu kepada seluruh rakyat Malaysia. Namun, jika tenaga dan sumber yang ada tidak sama-sama digemling, harapan kita untuk memenangi peperangan menentang COVID-19 tidak mungkin kesampaian.
Lindung diri, lindung semua. Perkembangan terkini perhantaran